Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Katanya ada 14 positif ke 14? Positif ke kuarantin ni? Tapi untuk Omicron ni tak risau sangat lah, sebab dia 16 kali ganda lebih lemah, dan lebih kurang 16 kali ganda lebih lemah daripada hak dulu tu, Delta plus. Sebab tu ramai yang kena tak ada apa sangat. Dia kebanyakannya lah. Adalah orang yang kena dia tak dibangun, tak larat ada. Bukan tak ada. Tapi biasanya gejala dia ringan je. Malah ada sahabat saya kena, dia positif, langsung tidak ada gejala. Apa pun ada. Betapa lemahnya Omicron ni, dia tak apa kuat dah. Jadi kita tak perlu risau sangat lah. Tuan-tuan semua ambil booster dah apa? Ambil dah booster tu. Saya tak ambil lagi tuan-tuan. Patut hari ni, tapi tak ambil tuan-tuan. Tunggulah. Tengoklah minggu depan ke lagu mana tuan-tuan. Ini Haji Jamaluddin ambil lah. Ambil kan? Tak ada rasa apa ke. Sebab orang duk viral ambil pergi kedai makan mati lah kan. Tahu menjadi hai betul ke ni. Timbul lah takut sikit tuan-tuan. Baik, tak apa, saya tengok mungkin minggu depan kot. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Kitab sirah kita malam ni, Rahiqul Makhtum. Permulaan ni kita baca cepat sikit lah, sebab lebih kepada kita cerita tentang latar belakang bangsa Arab. Bangsa Arab. Jadi sebelum ni saya dah sebut kat tuan-tuan, bangsa Arab ni, kenapa kita cerita tentang bangsa Arab? Sebab Rasulullah SAW diutuskan dalam masyarakat Arab jahiliyah. Jadi kita nak tahu jugalah latar belakang dia bagaimana. Sebab ketika mana Nabi SAW diutuskan, ketika itu ada tamadun yang memang hebat, iaitu Rom dan Parsi. Cina dengan India masa itu hebat dengan falsafah. Waktu Rasulullah diutuskan. Arab jahiliyah dia tak ada falsafah apa pun, tak ada. Dia nama pun jahil tuan-tuan, jauh daripada segala tamadun. Nama pun jahiliyah. Dapat anak perempuan tak nak hidup-hidup. Sebahagian mereka tawaf telanjang. Bila sembelih binatang ambil darah, lap dekat Kaabah. Memang jahiliah tuan-tuan. Kalau kita tengok tuan-tuan, macam suku apa pun kita tak tahu, macam tak ada orang tamadun tuan-tuan. Di situlah tuan-tuan Nabi SAW diutuskan. Jadi kita nak tahu bagaimana latar belakang dia. Dan saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, Arab itu merujuk kepada, Arab tu sendiri maksud dia adalah makna dia gurun, tanah yang gersang, kering kontang, tidak ada pokok dan air. Itu maksud Arab. Gurun yang kering kontang, tidak ada pokok dan tidak ada air. Itu makna Arab. Bila masuk sebut semenanjung Arab, itulah dia tuan-tuan. Tuan-tuan pergi di negara Arab, walaupun hebat, tapi tuan-tuan percayalah, Malaysia ni walaupun gaji sikit, kita seronok duduk di sini. Saya ngaji sekejap di Qatar, kami khusus bahasa. Sana kerja guard 15,000 gaji. Kerja guard gaji 15,000. Tentera di sana, Qatar, tentera, masuk tentera dia Qatar, masuk je, baru masuk tuan-tuan, baru je masuk tentera, gaji 34,000. Gaji 34,000, gaji menteri kita. Kaya tuan-tuan. Rakyat Malaysia yang kerja di sana, saya jumpa gaji mereka 50,000, 50, 60. Mereka yang jadi doktor, jurutera, gaji mereka banyak. Jadi kaya lah tuan-tuan di Qatar tu. Baik, tapi tuan-tuan ada seorang orang Qatar tu, dia bagi tahulah dekat seorang keluarga angkat saya di sana tu. Dia kata, buat apa mai sini? Dia tanya kat orang Melayu kata. Dia kata, hampa orang Malaysia mai sini buat apa? Sini bukan ada apa. Gersang betul tak?
Betul, bila saya duduk di Qatar tu, mata saya ni bosan tuan-tuan. Mata kita bosan. Pasal apa bosan tuan-tuan? Sebab kita tengok rumah semua sama tuan-tuan. Arab ni rumah luar sama, dalam lain. Kat luar pula tuan-tuan, padang pasir lain tuan-tuan. Bila kita duduk Malaysia ni, mungkinlah gaji cikgu tak banyak mana di Malaysia ni tuan-tuan. Nak pencen pun mungkin 10 lah tuan-tuan. Tu nak tunggu pencen tu tuan-tuan, punya lambat. Tidak, starting pun 2,000 lebih tuan-tuan. Tapi mata kita ni puas tuan-tuan. Tengok bendang, tengok pokok-pokok, tengok air yang mengalir, ada air terjun. Puas tuan-tuan jiwa kita ni, lapang hati rasa. Biar Arab ni dia merujuk pada itulah. Tanah yang gersang, kering kontang. Tapi adalah kelebihan dia, dalam dia ada minyak kan. Baik. Jadi tuan-tuan, yang tu kita sebut dah. Kemudian kita berhenti di suku kaum Arab. Betul? Di situ kan. Muka surat 2. Sebab bulan lepas tak ada. Jadi kita sambung di muka surat 2, suku kaum Arab. Jadi kaum Arab ni ada beberapa suku. Arab tapi dia ada beberapa suku. Macam kita orang Melayu, kita ada beberapa suku. Ataupun Nusantara lah tuan-tuan. Dia ada beberapa suku. Dia ada suku Melayu, dia ada suku Banjar, dia ada suku Jawa, dia ada suku Minang. Tapi kita ni orang Nusantara. Cuma masyhur kita ni dulu-dulu lagi di sini dipanggil Kepulauan Melayu ratusan tahun. Pasal apa dipanggil Kepulauan Melayu? Padahal Melayu ada satu suku. Ada suku yang lain, Banjar juga besar. Ada Jawa pun besar. Jawi kan, Al-Banjari, Jawi. Tapi kenapa masyhur daripada dulu ratusan tahun? Hatta dalam manuskrip lama dikenali kawasan kita ni adalah Kepulauan Melayu. Kan luas. Sampai ke selatan Thailand, sampai ke Kemboja, luas Kepulauan Melayu ni. Pasal apa nama dia Kepulauan Melayu? Padahal Melayu ni salah satu suku daripada suku-suku yang berada di Nusantara ni lah. Baik. Jadi tuan-tuan, sebab saya sebut kat tuan-tuan dah pada bulan 12, sebab kerana dominannya kerajaan Melayu Jambi. Dulu ada kerajaan Melayu Jambi yang sangat kuat dan kukuh, sehingga seluruh dunia kenal dengan kerajaan Melayu Jambi. Maka kepulauan ini pun dipanggil Kepulauan Melayu. Padahal Melayu tu salah satu suku Nusantara. Sehingga ke hari ni tuan-tuan, saya yakin dalam ni pun mungkin banyak-banyak tuan-tuan. Mungkin ada Jawa, banyaklah tuan-tuan. Kita kira ni banyaklah. Betul tak tuan-tuan? Baik. Hatta tuan-tuan orang Banjar pun, kalau tuan-tuan jumpa kawan tuan-tuan yang Hindu lah contoh, India, kalau dia tengok tuan-tuan, dia kata tuan-tuan Banjar ke, dia kata tuan-tuan Melayu. Dia kata Melayu. Betul tak tuan-tuan? Hatta orang putih dia panggil Melayu tuan-tuan. Malay. Hatta kalau kita Jawa pun, betul tak? Jawa kita pergi mana-mana tuan-tuan, jumpa orang Sabah ke, orang Cina ke, jumpa orang dusun ke, dia tengok muka kita, dia kata apa? Melayu. Orang sampai hari ni tak, dah ratusan tahun. Pasal apa? Kerana dominannya kerajaan Islam Jambi dulu, dan dia kuat, maka orang panggil dah Melayu tuan-tuan. Hatta kita pun di kad penalan kita tuan-tuan, walaupun kita macam-macam jenis Melayu tuan-tuan, macam-macam suku ada, tuan-tuan ada, tapi ditulis dalam tu, walaupun kita contoh kita ada darah Banjar ke, darah Jawa ke, darah Minang ke, darah Bugis ke, darah apa-apa lah tuan-tuan, tapi dalam kad penalan ditulis Melayu. Ini cerita ratusan tahun tuan-tuan. Tak apalah, sebenarnya semua ni adalah satu suku daripada suku-suku yang berada di Nusantara. Baik tuan-tuan. Jadi Arab pun sama, dia ada suku. Dia sama dengan Yahudi lah tuan-tuan. Kenapa Yahudi tuan-tuan? Pada Yahudi, bila sebut Yahudi, merujuk kepada anak cucu Nabi Allah Yaqub. Padahal Yahudi tu salah satu daripada anak Nabi Yaqub. Anak Nabi Yaqub ada 12. Ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin, ada Rubin, ada Yahuda Yahudi itulah, Yahuza tu. Pasal apa bila sebut Yahudi ni, dan 12 suku tu, dia 12 anak Nabi Yaqub tu, anak cucu mereka ni pegang kepada tok mereka. Kami ni adalah suku Yusuf, yang ni merujuk kepada Nabi Yusuf AS. Jadi turunlah ratusan tahun bawah tu, turun cicit bawah tu, kami suku Yusuf, kami suku Bunyamin, kami suku Rubin, kami suku Yahuda. Masing-masing bangga dengan tok wan tu. Padahal tok wan ni adik-beradik. Saya yakin tuan-tuan, kalau kita ni kalau kita Melayu ni tuan-tuan, ataupun mana-mana tempat, kalau kita jenis jaga pokok nasab ni, saya yakin tuan-tuan, Melayu ke, Banjar ke, Jawa ke tuan-tuan, dia akan jumpa pada satu tok wan. Sebab nanti kita akan sebut bangsa Arab je duk gaduh perang sama-sama mereka ni, rupanya tok wan ni pun tok wan yang sama.
Cuma bila dia pecah tu kan berkembang. Depa bangga dengan tok wan depa masing-masing. Macam itulah Nabi Yaqub ada 12 orang anak. Anak Nabi Yaqub ni masing-masing ada keturunan yang besar, masing-masing bangga dengan tok depa tu. Padahal tok depa tu adik-beradik semua. Jadi dalam semua anak Nabi Yaqub tu, yang paling besar, yang paling dominan, yang banyak memegang kekuasaan adalah daripada suku Yahuza ataupun Yahudi. Sehingga kan bila sebut Yahudi tu meranggumi semua. Boleh no? Kerana dominannya dia. Tapi kalau ikutkan memang adik-beradik pun apa. Baik. Jadi tuan-tuan, kita tengok suku kaum Arab. Kekurang Arab terbahagi kepada 3 keturunan. Arab ada 3 keturunan. Yang pertama Arab kuno. Arab kuno ni sebelum Nabi Ibrahim AS lah. Arab tapi kuno, dulu-dulu. Arab purba yang sejarahnya sedikit diketahui, antaranya ialah kaum Ad, Samud, Tatham, Jadis, Imlaq dan lain-lain. Jadi Ad, Samud kita tahu. Wa ila adin akhahum Huda. Kepada kaum Ad, saudara kamu Hud. Betul tak? Kaum Ad yang lawan Nabi Hud, kaum Ad lah bangsa Arab purba sebelum Nabi Ibrahim. Bangsa Arab dah ada sebelum Nabi Ibrahim. Ni Arab kuno. Sama juga Samud. Wa ila Samudi akhahum Salihah. Kepada kaum Samud, saudara Nabi-Nabi lah, Nabi Saleh. Samud juga tuan-tuan yang kita baca dalam Quran, Samud dan Ad adalah daripada bangsa Arab dulu-dulu. Macam kita orang Melayu lah tuan-tuan. Kan ada dulu orang kata orang Melayu ni daripada apa, Yunan lah, daripada Taiwan lah tuan-tuan. Ada 2 teori kan. Semua itu tertolak tuan-tuan pada tahun 19 berapa atas pengkaji-pengkaji daripada seorang Profesor Wan Hashim dan ramai lagi lah pengkaji nak tempatan kaji balik. Rupanya kerajaan Melayu ni adalah antara kerajaan yang tertua di dunia. Yang pertama adalah Afrika 150,000 tahun sebelum Masihi. Yang kedua adalah kerajaan di tanah Melayu, iaitu 70,000 tahun sebelum Masihi. Itu orang Melayu kuno dulu tuan-tuan. Orang purba tuan-tuan, Melayu purba dulu sebelum Masihi tuan-tuan. Lama dah, agama pun wallahu a'lam lah tuan-tuan. Mungkin ada yang Islam, mungkin ada yang tak Islam. Tapi dah lama tuan-tuan. Sejak 70,000 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi. Maksudnya kalau nak tambah sekarang dah jadi 70,000, 72,000, 22. Betul tak? Nak campur dengan 22 kan? Sebab 70,000 sebelum Masihi. Itulah kajian yang terbaru. Tapi saya kira inilah pegangan kita tuan-tuan. Jadi kita bukanlah datang daripada luar sana sini, bukan. Kepulauan Melayu ni, Indonesia-nya, Malaysia-nya sampai ke Kemboja-nya, ini dah lebih 70,000 tahun sebelum Masihi memang diduduki oleh orang Melayu. Cuma adalah berlaku penghijrahan, betul tak? Daripada tanah Melayu pergi ke Indonesia masuk ke dalam, ada penghijrahan tu. Tapi ini kepulauan Melayu. Baik tuan-tuan, kemudian Arab kuno. Jadi itu Arab kuno yang pertama. Yang kedua, Arab asli. Ini Arab asli yang tak campur. Tidak ada pencampuran dengan mana-mana. Pure Arab tuan-tuan. Berasal daripada keturunan Ya'rub bin Yashjub bin Qahtan. Mereka juga digelar Arab Qataniyah. Arab asli ni baru sikit banding hak tadi. Hak tadi tu kuno dulu. Pasal apa yang Samud kita kata Arab kuno? Sebab dia duduk di tanah Arab. Dia duduk di semenanjung tanah Arab tu, kata Arab kuno dulu tu. Baik. Macam Perak Man lah tuan-tuan. Perak Man kan, yang berapa juta tahun dah yang di Lenggong tu. Orang Melayu kuno tuan-tuan. Orang Melayu kuno. Dia duduk di semenanjung Melayu, kawasan tanah Melayu, orang Melayu kuno tuan-tuan. Antara yang terkenal dalam ilmu arkeologi kan. Baik tuan-tuan. Jadi mereka ni juga disebut sebagai Qataniyah, Arab yang tidak ada campuran dengan mana-mana bangsa yang lain. Yang ketiga Arab Kacukan. Kacuk tuan-tuan. Berasal daripada keturunan Ismail. Mereka juga digelar Arab Adnaniyah. Adnaniyah maknanya ni, Adnaniyah. Sebab nanti cucu kepada Nabi Ismail tu dia ada seorang nama Adnan. Adnaniyah, Adnan. Baik. Jadi tuan-tuan, sebab Nabi Ismail alaihissalam kita tahu daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim daripada Nabi Ismail jadinya bangsa Arab sekarang lah tuan-tuan. Bangsa Arab sekarang ni. Satu lagi Nabi Ishaq, muda pada Nabi Ismail 13 tahun. Nabi Ishaq, Nabi Ismail ni dia sebab Nabi Ibrahim alaihissalam dapatnya Ismail ni bila berkahwin dengan siapa? Bukan berkahwin dengan orang Arab. Itu dia kata campur tu. Nabi Ibrahim alaihissalam kahwin dengan siapa? Mula-mula nanti dia sebut panjang lah, saya ringkas. Nabi Ibrahim asalnya isteri dia Sarah.
Sarah tak ada anak. Jadi bila Nabi Sarah ni cantik sungguh-sungguh lah. Bila Nabi, pendek cerita lah, saya ringkas je. Waktu Nabi Ibrahim, nanti dia akan sebut panjang lepas ni tuan-tuan. Nabi Ibrahim pergi ke Iraq. Firaun pada masa tu bukan Firaun yang kejak Nabi Musa tu. Sebab Firaun ni bukan merujuk pada nama. Firaun itu adalah jawatan. Saya sebut kat jawatan. Macam kita adalah Perdana Menteri, maka di tamadun Mesir purba, Firaun merujuk kepada jawatan yang tertinggi. Nah, yang jahat tu adalah Ramses II. Malah ada Firaun yang beriman, ada. Firaun yang beriman ada kisah sebut. Dia Firaun, dia pegang jawatan yang tertinggi bagi kerajaan tamadun apa? Mesir kuno, tapi dia beriman ada. Ada pun Firaun dalam Quran yang jahat tu merujuk kepada Ramses II. Baik. Jadi tuan-tuan, Firaun pada masa tu, bukan Firaun Nabi Musa ni lambat lagi. Dia tengok di Firaun ni dia jenis kaki perempuan. Firaun tu kaki perempuan. Jadi dia ada pegawai dia di keliling kota Mesir tu, dia letak pegawai dia. Tentera dia dan pegawai dia. Kerja dia buat apa? Kerja dia tengok ada tak anak darah lawa. Itu kerja dia. Memang kaki perempuan lah tuan-tuan. Nafsu ni tuan-tuan, kalau kita tak kontrol macam tu lah. Betul tuan-tuan. Belajar lah kontrol nafsu. Jadi tu lah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok terlepas kita ni terlepas ada satu orang tua umur 54 yang dia pergi berzina dengan kambing tu, mati kambing tu. Hari berita tengok kan, ada di Selangor tuan-tuan, di Kuala Selangor kot. Tuan kambing tu perempuan tu dengar kambing dia mengerang kesakitan kan, dia pergi mengendap, tengok ada orang tua umur 54. Dia kata, hang buat apa? Orang tua tu jawab, dia kata apa tu? Dia tutup sebelah dia belah, mati kambing tu tuan-tuan. Mati kambing tu tuan-tuan. Pasal apa jadi lagu tuan-tuan? Nafsu tidak ada limit tuan-tuan. Itu benda yang kita tahu. Nafsu ni tak ada limit. Dia tidak ada had. Kita yang membataskan dia. Sebab tu dalam Quran sebut, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan dia apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Belajar didik nafsu tu, tahan nafsu tu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat dia dalam syurga. Betul tuan-tuan. Dalam hadis yang lain sebut tuan-tuan, hujibatin nar bisyahwat. Neraka tu keliling dia tu, semua yang nafsu suka. Betul tak? Mengata orang, mengumpat, mencuri, pecah amanah, rasuah, nafsu suka. Betul tak? Orang suka benda tu tuan-tuan. Senang tuan-tuan. Syok berzina, minum arak, syok tuan-tuan. Wa hujibatil jannah bil makarih. Tapi syurga tu, yang keliling syurga tu, yang nafsu tak suka. Ni duk mengaji dalam ni, nafsu tak suka. Betul tuan-tuan. Tak boleh. Kalau orang tak suka tuan-tuan, tak suka sungguh. Betul tak? Tak boleh. Walaupun tuan-tuan duduk dalam bilik yang ada aircon, kipas pun pasang tuan-tuan. Dah aircon, kipas lagi tuan-tuan. Hebat tuan-tuan ni. Jadi aircon, kipas lagi dengan tilam yang kapet yang empuk. Ada satu masjid di Penang saya mengajar, dia punya kapet dia tu, tak apa tuan-tuan, nak pasang kipas pasang lah tuan-tuan. Tak apa. Kapet dia tu 40,000 tuan-tuan. Tapi memang betul-betul kapet tu mahal lah tuan-tuan, eksklusif lah. Kecil masjid tu, tak besar mana pun, tapi 40,000 tu fikir mahal je. Tapi memang sedap lah pijak dia tu. Walaupun dah lama tak hilang dia punya lembut dia tu. Memang mahal sungguh lah. Itu pun banyak tuan-tuan. Boleh orang lepas habis ni dia lagi sanggup pergi duduk kedai kopi menyembang, nyamuk gigit pun tak apa. Betul tak? Nafsu tak suka. Nafsu tak suka bangun tahajud. Nafsu tak suka ambil sembahyang waktu subuh sejuk. Nafsu tak suka tuan-tuan. Boleh ya? Tak apa tuan-tuan. Saya nak cerita gitulah tuan-tuan. Baik. Kemudian kawal nafsu. Jadi Firaun ni dia jenis kaki perempuan. Kaki perempuan, dia suka perempuan yang lawa. Nafsu tuan-tuan. Jadi dia nampak, pegawai dia nampak Sarah. Sarah ni lawa lah, lawa sungguh. Dia bagi tahu Firaun. Bila bagi tahu Firaun, Firaun panggil Nabi Ibrahim dulu. Jadi nak tanya kat Nabi Ibrahim siapa dia. Kalau Nabi Ibrahim kata suami, boleh jadi dia bunuh Nabi Ibrahim pasal dia nak ni. Nabi Ibrahim kata tak, itu saudara aku. Bukan menipu, saudara se-Islam. Boleh lah, saudara se-Islam. Jadi tuan-tuan, lepas tu dia panggil pula Sarah. Maka dia cuba memegang Sarah. Pegang.
Tiap kali nak pegang, tangan dia jadi keras macam kayu. Firaun punya tangan keras macam kayu. Kemudian dia minta maaf pada Sarah, elok balik. Dia nak pergi terkam lagi, nak pergi terkam, lawa sangat. Nak pergi terkam, kaku balik macam kayu. Dia pun minta maaf kat Sarah, aku tak buat dah. Okey balik, dia nak pergi terkam lagi Sarah, kaku lagi. Maka dia pun lepaskan Sarah. Disebabkan nampak hebatnya Sarah tu, maka dihadiahkan sebahagian riwayat dalam buku ni, dan sebahagian dalam buku ni sebut anak dia. Anak dia, maksud dia bukan orang Arab, orang asal Mesir, Koptik, Qibti, suku tamadun Mesir tu. Anak dia tu perempuan nama Hajar. Anak Firaun tu dia bagi dekat apa? Dia bagi dekat Sarah, layan Sarah. Sebagai riwayat kata hamba dia, tapi bukan orang Arab, orang Mesir. Kemudian Sarah bagi kepada Nabi Ibrahim untuk diperisterikan. Sebab apa? Nabi Ibrahim dah lama kahwin nak anak tapi tak dapat. Jadi maka Sarah ni kesian tengok kat Nabi Ibrahim AS ni. Maka Sarah pun benarkanlah Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar. Nah, itu yang dapat Nabi Ismail tu, kan dah bercampur. Boleh itu kata yang bercampur. Baik tuan-tuan, kemudian Arab asli orang Qataniyah. Ini orang Arab asli ya. Asal dari Yaman yang terdiri daripada banyak puak, dua daripadanya amat masyhur. Ni Arab bukan campuran. Tadi Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar, orang Mesir, dapatlah Ismail dan berkembanglah jadi Quraisy apa semua ni daripada Ismail lah. Ini Arab pure, tak ada campuran apa-apa. Yang kita tahu setakat ni, bukan hak kuno kita tak tahu dah, hancur kan. Ad kan hancur, Samud kan hancur. Kita tak tahu dia punya keturunan di mana, suku-suku ni hancur. Tapi yang kita tahu yang pure tidak ada campuran adalah Arab Qataniyah. Baik, jadi dia ada dua puak yang masyhur, dan mereka ni berasal daripada Yaman berasal daripada Yaman. Baik. Sebab tu tuan-tuan kalau pergi kedai nasi Arab yang sedap, nama apa kedai nasi Arab kebanyakannya? Tuan-tuan keliling Malaysia ni, kebanyakan kedai nasi Arab nama dia apa? Hadramaut. Betul tak? Hadramaut ni kat mana? Yaman tuan-tuan. Dan kawan saya kata pun memang nasi Arab Yaman lah, boleh kata yang paling sedap lah bandingan nasi Arab yang lain lah tuan-tuan. Banding Arab Madinah ke Arab Mesir ke tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan kita tengok yang pertama, ini suku yang masyhur, suku Arab pure yang masyhur. Yang pertama adalah Himyar, paling masyhur suku Zaid bin Al-Jamhur, Qudaa dan Sakasik. Yang kedua suku Kahlan, paling masyhur suku Hamdan, Anmar, Tai, Mudlish, Kinda, Lakham, Juzam, Azad, Aus, Khazraj. Kena ikut tu Aus, Khazraj, bisa dengar kan? Dan keturunan Jafna, raja-raja Syria tua. Tahu Aus, Khazraj? Yang paling tahu Aus, Khazraj lah. Aus dan Khazraj ni sebenarnya mereka ni tok wan ni pun sama, iaitu Kahlan. Kahlan tu tok wan ni pun lah, Aus dan Khazraj. Tapi nanti kita baca Aus dengan Khazraj saling perang, berbunuh-bunuhan kan di Madinah. Padahal tok yang sama adik-beradik ni. Aus dengan Khazraj adik-beradik. Kemudian dia punya suku tu, anak cucu dia tu berperang di Madinah, dan diapi-apikan lagi oleh orang Yahudi. Jadi di Madinah tu sebelum datangnya Nabi SAW, Aus dengan Khazraj ni duk perang. Biasanya perang Khazraj menang. Sebab apa? Sebab Khazraj lebih ramai dan lebih kuat berbanding dengan Aus. Aus kurang sikit. Jadi mereka ni berperang tuan-tuan. Maka Khazraj dia mendapat sokongan daripada satu pihak Yahudi, Aus dapat daripada Yahudi yang lain. Mereka berperang sama-sama, mereka diapi-apikan oleh orang Yahudi. Dalam diam orang Yahudi kontrol Madinah. Itu cara dia. Jangan sampai jadi Malaysia lagu tu lah tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan. Tapi itu yang tuan-tuan baca dalam sejarah, itulah cara Yahudi kontrol ekonomi dan pentadbiran di Madinah. Macam mana dia buat? Dia laga-lagakan suku yang sama. Aus dan Khazraj perang beratus-ratus tahun. Dalam duk perang tuan-tuan, habis duit pinjam dekat Yahudi. Beli barang kat mana? Beli kat Yahudi. Beli senjata kat mana? Yahudi. Jadi dalam diam-diam Yahudi lah yang kontrol mereka melalui ekonomi. Yang mereka duk berbunuh-bunuhan. Jadi kadang-kadang kita kena lebih bijak juga tuan-tuan. Betul tak? Sekali-sekala mungkin kita kena muhasabah lah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kemudian
Suku Kahlan berhijrah dari Yaman dan tinggal di beberapa daerah berasingan di semenanjung sebelum banjir besar impangan Ma'rib Sailul Arab. Disebabkan kegagalan perdagangan di bawah tekanan dan kuasaan pemerintahan Rom di kedua-dua jalan darat dan laut, ekoran daripada penaklukan Rom ke atas Mesir dan Syria. Ini cerita dulu tuan-tuan. Rom masa ni cerita Rom dia bersaing dengan Parsi. Ni cerita ratusan tahun. Rom, siapa Rom tuan-tuan? Orang bergaduh tuan-tuan. Rusia ke Rom? Rusia nak perang lah ni tuan-tuan. Boleh jadi perang. Betul, boleh jadi perang, boleh jadi satu benda yang kita dalam keadaan yang agak menakutkan sekarang ni. Kalau tuan-tuan perhatikan lah, boleh jadi perang. Rusia telah mobilize dia punya tentera ada 190,000 di perbatasan dengan Ukraine. Dengan Ukraine. Dan hari ni punya berita dia dah masuk. Betul tak? Ada dua wilayah besar di Ukraine dia isytihar sebagai merdeka. Putin dia isytihar. Iaitu apa dia? Donbas dengan Luhansk. Di Donbas itulah yang kita punya MH17 kena tembak tuan-tuan. Siapa tembak? Itulah militer yang disupport oleh Rusia. Sebab dah Rusia pun pakai alat dia tu lah. Kita pun tak ada alat tu tuan-tuan. Alat tembak tinggi tu tuan, nak tembak tu. Nak tembak kapal terbang berapa ribu kaki kat atas tu. Nak tembak bukan senang. Tapi dia boleh tembak pakai alat Rusia. Tapi tak canggih sangat lah. Pasal nak tembak jet, pergi tembak kapal penumpang. Tak canggih sangat lah tuan-tuan. Silap. Jadi tuan-tuan, Rom ni siapa dia tuan-tuan sekarang? Ni Rom dengan Parsi duk lawan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang duk bincang bab Dajjal ni tuan-tuan, eskatologi kan, dia pun duk bergaduh lah, siapa Rom? Amerika ke Rom? Rusia ke Rom? Eropah ke Rom? Pakat bergaduh tuan-tuan. Ni bukan bergaduh sikit, pakat mengata. Hang kata aku mentah. Sekarang tuan-tuan, saya lama dah tuan-tuan duk tengok benda ni. Masa saya di universiti lagi tuan-tuan, pertemuan siapa Rom yang sebenar. Pasal apa penting tuan-tuan untuk menentukan Rom sekarang ni. Dulu kita tahu Rom tuan-tuan. Rom bersaing dengan Parsi. Ni dua kuasa besar tuan-tuan. Parsi hebat. Parsi ada seorang pemimpin dia yang kontrol seluruh dunia. Ada. Parsi memang kita tak dapat nafikan. Dari segi tamadun Parsi memang cukup hebat. Bukan hebat sikit, hebat sungguh. Salah satu pemimpin dia yang hebat, nama dia Nebukadnezar tuan-tuan. Nebukadnezar ataupun nama lain ni adalah Bukhtansar. Siapa dia Bukhtansar Nebukadnezar ni? Salah seorang yang kontrol seluruh dunia. Setakat ni, daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, hanya ada 4 pemimpin sahaja pernah kontrol satu dunia. 4 2 Islam, 2 bukan Islam. Yang Islam pertama siapa? Siapa dia yang Islam? Islam yang pertama adalah Iskandar Zulkarnain. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lah paling power sekali. Kalau kita tak tahu siapa paling power sekali, pemerintahan manusia paling power tu kan, adakah Amerika, adakah Mao Zedong, adakah Vladimir Putin? No. Yang paling power sekali adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Tak ada orang boleh lawan tuan-tuan. Tuan-tuan nak lawan macam mana Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tuan-tuan, tentera dia apa? Jin dan binatang tuan-tuan. Nabi Sulaiman bergerak menggunakan angin. Gerak guna angin. Angin bawa Nabi Sulaiman. Angin gerakkan. Siapa yang bina bangunan yang hebat-hebat? Jin. Banna'in wa ghawwas. Jin Ifrit ni bekerja dengan Nabi Allah Sulaiman. Depa ni lah yang bina bangunan-bangunan tamasil yang hebat-hebat, wa maharib. Jin yang buat. Malah jin-jin ni jugalah dia bekerja dengan Nabi Allah Sulaiman menyelam ke dasar-dasar laut. Tak payah pakai kapal Islam tuan-tuan. Jin ni boleh menyelam ke dasar laut. Dia bekerja banna'im wa ghawwas. Ghawwas ni yang menyelam ke dasar laut. Kan dia cerita kan. Saya cerita awak ni habis tuan masa. Tak apa tuan, saya nak cerita Nabi Sulaiman paling bawah. Nombor 2 adalah Iskandar Zulkarnain. Dua-dua ni Islam. Ini adalah kuasa yang paling power lah. Pemerintahan yang paling kuat di kalangan orang Islam. 2 orang ni. Sebab tu Nabi Sulaiman lah hanya satu-satunya manusia yang boleh kontrol jin. Boleh kontrol jin semua. Jin kena tunduk tuan-tuan. Sebab tu lah Nabi Muhammad SAW pernah satu malam semayang, jin Ifrit lompat. Semayang malam, jin lompat. Kalau kita buat apa tuan-tuan? Kita tak payah jin lompat, ketuk pintu ya. Viral. Betul tak? Habis semua pakai takut. Dia ketuk pintu, ketuk lah balik. Betul tak kan?
baru betul. Jadi tuan-tuan, Nabi bila lompat depan Nabi SAW, Nabi tangkap dia. Tangkap. Jin Ifrit ni bangsa jin yang paling kuat. Kita baca dalam Quran, dia boleh angkat singgasana Balqis sebelum Nabi Sulaiman bangun. Power dia, dari segi fizikal dia. Nabi Muhammad SAW tangkap dia, tambat kat tiang masjid. Itu cara dia tuan-tuan. Jangan lepas ni kita tuan-tuan, kita ubah tuan-tuan sikap. Kotlah tuan-tuan nampak hantu ke apa ke, kita ubah cara. Jangan kita viralkan bagi satu taman takut. Kotlah sini ada siapa-siapa nak main surau tengok ada pocong kan. Tak perlulah ambil gambar viral satu taman takut. No, ni bukan cara Islam tuan-tuan. Bukan cara dia begini tuan-tuan. Cara dia macam Nabi buat tu, tangkap, betul tak kan, tambat. Dan Nabi SAW kata esok Rasulullah akan tunjuk, ni Ifrit yang kacau aku semalam. Tapi Nabi teringat doa Nabi Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin minal alamin. Wahai Tuhan, berikanlah aku kerajaan yang tidak layak bagi orang lain setelah aku. Dia saja yang boleh kontrol jin, gunakan jin. Teringat Nabi doa Nabi Allah Sulaiman. Maka Rasulullah lepaskan jin tu dalam keadaan lembik tuan-tuan, kena belasah tuan-tuan. Sama apa? Abu Hurairah kan radhiyallahu an. Kan dia tangkap jin kan, yang curi simpanan zakat kan. Tangkap betul tak? Tangkap nak bagi kat Rasulullah, sampai jin tu takut. Sampai malam yang ketiga tu dia ialah ajak, betul tak? Kita baca ayat kursi kan, siapa ajak? Jin tu ajak. Jin tu kata baca ayat ni maka syaitan takkan dekat. Syaitan ni merujuk pada jin-jin yang memang jahat. Itu. Sebut syaitan, jin yang jahat tuan-tuan. Siapa baca ayat kursi sebelum tidur, syaitan takkan dekat dengan dia sampai ke pagi. Siapa ajak? Jinnya ajak. Abu Hurairah radhiyallahu an tanya pada Nabi esok. Kata Nabi, sadaq, dia benar. Wa in kana kadzaban wa in kana kadiban. Syaitan tu cakap betul. Sedangkan itu pembohong sangat. Syaitan ni penipu sungguh. Tapi disebabkan takut pada Abu Hurairah tu, dia terpaksa pecahkan rahsia jin baca ayat ni. Macam tu cara berhadapan dengan jin. Boleh no? Jangan buat lembik tuan-tuan. Leceh tuan-tuan. So annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fadaduhum rahaqa. Ni dalam surah jin sebut, sesungguhnya di kalangan manusia ada yang minta lindung, minta tolong kepada lelaki-lelaki daripada bangsa jin, maka mereka manusia telah menyebabkan jin ni berasa sombong. Jin ni takut sebenarnya. Kalau jumpa tuan takut. Tiba-tiba kita masuk hutan nak kencing, tu cucu nak kencing. Sejak bila kita ada tuk dalam hutan rimba tu tuan-tuan? Kawan pun dia bangga, betul tak? Quran sebut PL lagu tu lah menyebabkan kita diganggu. PL lagu tu. Jangan buat lagu tu tuan-tuan. Boleh tuan-tuan no? Kalau tuan-tuan nampak, tuan-tuan naik motor nak pergi masjid, pocong tumpang, tuan-tuan nak buat apa? Jangan cemas terus jumpa akhir tuan-tuan. Baru ni ada orang rakam betul kat cakap jering, betul. Ada kan dia rakam kan. Sungguh lah tuan-tuan. Saya tengok banyak kali, betul ya ke dia perkena kita ke ni? Saya tak tahu betul tak betul, tapi saya boleh puji beranilah brother tu. Tuan-tuan nak naik motor, tuan-tuan nak pergi Gula-Gula malam-malam, betul tak? Mancing ke apa ke, tengok dia tumpang tuan-tuan. Relax. Lepas tu buat apa? Tanya dia, ni anak tumpang sampai mana ni? Boleh ke lagu tu? Kita jumpa baik dah tuan-tuan. Ikut tuan-tuan. Saya bagi cadangan. Tumpang bayar, jangan free. Penat aku bawa. Baru betul banyak cantik. Okey tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan. Kemudian mana ni? Okey, Rom, saya lupa tuan-tuan. Saya nak sebut Rom ni. Rom ni siapa dia? Ni Rusia nak perang Rom dengan Rom. Sebab apa dia duk bergaduh? Geng, siapa nama Syekh tu? Lama saya mengaji, saya lupa nama dia tuan-tuan. Banyak orang yang mengaji eskatologi bab Dajjal Jumaat ni cukup taksub dengan Syekh ni. Allahu Akbar. Saya lupa nama dia tuan-tuan. Dia bukanlah ulama tuan-tuan, dia cuma mengaji kaji-kaji bab akhir zaman lah. Saya lupa nama dia tuan-tuan. Dia sangat taksub dengan Rusia. Taksub sungguh. Dia mengatakan Rusia adalah Rom. Sebahagian pengkaji bukan Rusia mengatakan NATO, perjanjian Atlantik Utara kan, NATO. Dan Amerika lah Rom yang sebenar. Pasal apa dia bergaduh? Pasal dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut jelas, pada akhir zaman kita akan bersatu dengan Rom melawan musuh di belakang mereka. Saya tahu siapa. Umat Islam akan bersatu dengan Rom, dan dia akan lawan satu musuh yang sangat kuat.
dan kita berjaya kalahkan musuh tu. Bila kalah musuh tu, ini hadis sahih tuan-tuan. Dan kita pula bila dah kalah musuh tu, kita dengan Rom berpakat kalahkan musuh yang kuat tu. Bila kalah musuh tu, habis ni, waktu ni kita geng sekali. Tiba-tiba ada seorang apa, orang yang apa, pacak salib, betul tak? Di kalangan Rom dia pacak salib. Kristian dah menang. Rom memang Kristian tuan-tuan. Pacak salib, Rom dah apa, Kristian dah menang, salib dah menang. Datang seorang Islam, bunuh dia, betul tak? Dan kita pakat. Jadi pertemuan pula antara kita dengan Rom. Jadilah Malhamah Al-Kubra. Itulah peperangan yang paling dahsyat sekali dalam sejarah lah tuan-tuan. Sejarah kita ni lah tuan-tuan. Malhamah Al-Kubra ni maksud apa? Peperangan, nama Malhamah ni, Malhamah merujuk kepada tempat orang menjual daging tuan-tuan. Tempat orang potong-potong daging. Mana dia apa? Malhamah Al-Kubra, peperangan itu menyebabkan badan-badan manusia ni memang memenuhi bumi. Biar macam tu tak ada nak tanam. Punya banyak yang mati, berjuta tak tahu mati tuan-tuan. Lepas dia apa bertembung? Islam lawan dengan Rom. Kita Islam akan lawan dengan Kristian. Akan jadi pembunuhan yang besar-besaran. Dan kita menang. Itu yang pakat duk apa? Nak kata kita berpakat dengan Rusia lawan dengan NATO ke? Ataupun kita pakat dengan NATO lawan dengan Rusia? Yang mana satu? Betul tak kan nak perang ni? Bila Rusia dah masuk dia punya apa? Dan Rusia mempunyai simpanan nuklear yang paling banyak. Dia ada 6,850 kepala peledak nuklear. Dan dia Rusia lah yang apa? Dia buat pada tahun 1969 kan, yang dia buat apa? Tsar bomba tu kan. Nuklear yang terkuat adalah nuklear Rusia punya. Sangat kuat Dia meletupkan dan asap tu naik sampai 60. Letupan tu naik sampai 60 km ke atas. Memang sangat-sangat kuat. Peluru tak besar mana pun. Besar agak lah tuan-tuan. Berat lah 20 tan kot. Tapi dia punya letusan itulah yang paling kuat. Tsar bomba. Wallahu alam tuan-tuan. Adakah nak jadi perang? Saya tak tahu. Boleh jadi perang. Yang mana satu tuan-tuan? Maka Syekh tu dengan pengikut dia, biasanya mereka sangat taksub dengan Rusia. Taksub sungguh. Sehingga kan ketika mana Rusia bunuh umat Islam di Syria pun, mereka sokong Rusia tuan-tuan. Bagi saya ni dah tahap bingung lah tuan-tuan. Mana boleh sokong orang bunuh orang Islam tuan-tuan? Kerana taksub pada Rusia tuan-tuan. Sebahagian pula taksub pada Amerika tuan-tuan. Ada juga. Bila orang mereka bunuh umat Islam, sokong juga tuan-tuan. Ini bingung lah tuan-tuan. Kita mesti pegang pada Islam tuan-tuan. Rom yang mana? Nanti kita akan tengok. Kita bersatu dengan yang apa. Tapi secara peribadinya saya rasa Rom ni, Eropah dengan Rusia tu sekali dalam menurut saya lah. Sebab Rom ni merujuk kepada Bani Asfar. Ni Asfar ni Nabi sebut Bani Asfar, Bani Asfar. Bani Asfar ni siapa? Kaum yang berambut perang. Tengok bila dia membutin kan, perang rambut. Yang rambut perang. Orang putih panggil apa? Rambut perang ni jadi rambut perang tu lah. Merujuk pada rambut perang. Wallahu alam, boleh jadi kita akan pakat dengan Rusia, NATO, Amerika, dan kita akan fight musuh di belakang. Siapa dia? Wallahu alam. Adakah China? China sangat kuat. Sangat kuat, betul tak? Dalam diam, China sangat kuat. Boleh jadi China yang kita lawan. China sangat kuat. Dan kalau jadi peperangan di Ukraine dengan Rusia, Rusia pun akan teruk juga tuan-tuan. Dan kita pun akan teruk tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Sebab Rusia adalah pengeluar minyak kedua terbesar dunia. Bila jadi perang, minyak mesti naik. Bila minyak naik, apa jadi? Barang semua naik. Betul tak? Sebab semua barang memang terlibat dengan minyak petrol. Betul tak? Nak hantar barang, betul tak? Hantar barang mau pakai minyak petrol. Naik petrol, barang mesti naik punya. Kalau jadi perang, dan Rusia antara pengeluar juga apa? Gas asli terbesar dunia. Jadi dia akan jadi kesan domino lah tuan-tuan. Kalau jadi perang lah, kita harap tak jadi perang lah tuan-tuan. Tapi susah lah tuan-tuan kalau nak tak jadi perang ni. Pasal perang dunia yang kedua 1916 Perang dunia yang kedua, perangan dunia yang pertama 1916 1917, itulah. Perang dunia 1914. Perang dunia yang kedua 1938 38 atau 39, dan habis 1945. Ni dah lama tak perang tuan-tuan. Dan tunggu ni, saya ingat mungkin jadilah tuan-tuan. Bila jadi semua pakai nuklear tuan-tuan. Jadi bila pakai nuklear tuan-tuan, tuan-tuan kena bersedia lah tuan-tuan. Kalau jadi sungguh ni, kalau jadi peperangan nuklear, sebab Rusia pun dah masuk di Donbas, di Luhansk, katanya nak masuk tentera pengaman. Dan Ukraine sebut kalau masuk lebih, mungkin dia akan menyerang Rusia. Dan Rusia pun sebut kalau NATO serang, dia tak teragak-agak menggunakan nuklear.
Kalau Rusia guna nuklear, maka semua pakat tembak nuklear. Betul tak? Kalau jadi sungguh macam ni, siapa paling untung? China paling untung. Betul tak? Maka dia akan jadi kuasa dunia nombor 1. Betul tak? Ketika mana Rom lawan Rom. Betul tak? Boleh jadi tuan-tuan. China sangat kuat, ekonomi dia pun kuat. Okey tuan, saya minta maaf tuan-tuan, kita dah bajak dah tuan-tuan. Akibat persaingan antara Kahlan dan Himyar tepat sekali menyebabkan pertama perkongsian dan keduanya penempatan di Yaman. Suku Kahlan berhijrah boleh dibahagikan kepada 4 kumpulan. Okey, kita berhenti di sini tuan-tuan. Suku Kahlan dan suku Kahlan. Okey tuan-tuan, tak apa. Saya nak sentuh sikit lagi, boleh tuan? Sikit 5 minit boleh Tadi saya sebut kat tuan-tuan, kuasa besar dunia pada zaman Nabi SAW, lupa tuan-tuan. Saya kata ada 4 orang yang kontrol kan dunia. Saya sebut 2 yang Islam. Nabi Allah Sulaiman. Yang kedua siapa? Iskandar Zulkarnain. Yang bukan Islam, Nabi Sulaiman bangsa apa? Nabi Sulaiman bangsa Israel. Bangsa Israel. Yahudi tuan-tuan. Anak cucu Nabi Allah Bani Israel lah. Ataupun kita sebut Yahudi lah, sebab yang paling kuat kan, dia dominan dia ni, daripada suku Yahudi ataupun Bani Israel. Iskandar Zulkarnain boleh jadi dia daripada keturunan Rom. Bani Asfar lah. Yang kedua bukan Islam, Namruz. Dan satu lagi siapa? Bukhtansar. Bukhtansar ni adalah Parsi. Dia kontrol seluruh dunia. Memang kejam. Seluruh dunia, dia pernah kontrol seluruh dunia. Namruz tak pasti, tapi kemungkinan juga dia juga Parsi, sebab dia duduk di Iraq. Betul tak? Jadi Iraq dengan Parsi tu, dia Iraq dengan Iran, maknanya Parsi punya tamadun tu. Cuma bila orang Arab ramai pergi Iraq, maka Parsi banyak berkumpul di Iran. Tapi sebenarnya Iraq dengan Iran tu, itu tamadun Parsi tu, purba lama, Iraq dengan Iran. Boleh jadi. Cumanya tuan-tuan, Parsi ni sangat kuat. Tapi kenapa lah ni Parsi tak ada apa tuan-tuan? Kita tahu Iran je lah tuan-tuan. Boleh lah suam-suam kuku lah kita kata Iran ni tuan-tuan. Hatta kalau tuan-tuan tengok senjata-senjata Iran ni sebiji seperti mana senjata Rusia. Tuan-tuan tengok betul-betul. Dia punya jet ke, anti pesawat ke, drone ke, sebiji cuma ada buah nama lain lah tuan-tuan. Adalah dia tunjuk satu jet pejuang dia. Ada, hebat, tapi tak terbang tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, kenapa satu tamadun yang hebat? Hatta kalau tuan-tuan pergi di Iran, orang Iran memang bangga dengan tamadun dia. Betul. Memang patut dia bangga lah, tamadun dia hebat. Cuma kenapa hilang tuan-tuan? Sedangkan dia ada 2 pemimpin yang pernah kontrol dunia, Namruz dan Bukhtansar. Dua-dua ni bukan Islam. Pasal apa hilang tu tuan-tuan? Yang pertama, kita kena tahu pemilik sebenar kuasa kerajaan adalah Allah. Qulillahumma malikal mulk. Allah yang pegang kekuasaan. Tu'til mulka man tasya', beri kuasaan pada siapa yang dia nak. Orang tu baik ke jahat, Allah yang bagi. Kalau pada orang baik, kerana rakyat dia banyak baik. Kalau beri pada orang jahat, kerana banyak rakyat dia jahat, sebagai hukuman pada rakyat dia. Okey tuan-tuan, Rom Parsi ni tuan-tuan, pasal dia lingkup tuan-tuan terus, dan dia memang tak akan jadi dah. Sebabnya waktu Nabi kan SAW, kan dia hantar utusan. Ya, dia hantar utusan. Nabi SAW, baginda Nabi SAW hantar utusan pergi ke Rom. Rom hormat tulisan yang Nabi hantar daripada Rasulullah SAW semua. Dia hormat, dia baca, cuma dia tak beriman. Tapi sampai di Rom ni dipanggil Kaisar tuan-tuan. Sebut Kaisar tu Rom lah. Satu lagi Kisra Parsi. Parsi pun kuat, dia peduk perang, kadang menang dia, kadang menang Parsi, kadang menang Rom. Sampai di Kisra tengok surat Nabi tu, min Muhammad Rasulullah, tengok surat, dia buat apa? Koyak. Bila dia koyak, maka berita ni sampai pada Nabi SAW. Maka Nabi pun sebut, Allahumma mazziq mulkah. Ya Allah, kau koyak rabakkanlah kerajaan Parsi. Kemudian Nabi sebut, idza halakal furs fala fursa ba'dah. Ratusan tahun dia kontrol dunia, malah dia pernah kontrol satu dunia, dia pemimpin dia. Tapi doa Nabi yang cukup hebat. Pertama, minta cerai-beraikan dia punya kerajaan. Yang kedua, Nabi sebut, bila hancurnya Parsi, tidak ada Parsi yang kedua. Makna dia pada zaman Nabi, bila jatuhnya Parsi, bila dia jatuh Parsi, pada zaman Sayyidina Umar. Tak pelik lah kalau tu pergi kita tu jumpa orang Parsi ke, dia pun benci Sayyidina Umar tu, jangan pelik lah tuan-tuan. Memang dia pun benci sungguh lah tuan-tuan. Pasal apa? Telah menghancur leburkan kerajaan dia. Pada zaman Sayyidina Osman, habis langsung, tak ada apa. Bila dia dah lebur, dia pun cuba naik. Lagu mana cuba naik pun takkan naik. Takkan naik. Sebab Nabi sebut, kalau dah hancur Parsi, tidak ada Parsi yang kedua. Okey, Iran dia ada kemampuan, dia ada senjata, tapi tak boleh menandingi Turki.
Jauh di belakang Turki segi ekonomi, senjatanya daripada drone dia tuan-tuan, jauh tuan-tuan. Sebab tu siapa yang akan sebut tuan-tuan Parsi akan jadi kuasa dunia ataupun Iran dan sebagainya, ini memang takkan jadi, mustahil bercakap hadis Nabi SAW. Iran macam tuan-tuan, Parsi macam tuan-tuan. Dia tidak akan lagi menjadi kuasa yang dipandang oleh dunia. Baik tuan-tuan, akan datang kita pergi suku Kahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna